Hai semua, selamat datang sekali lagi ke official channel Celoteh Dr. Mala. Saya Dr. Mala Santi Santira Sekapan, bertugas di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang. Ikuti channel saya untuk mengetahui lebih banyak info tentang jangkitan COVID-19, vaksin COVID-19 dan isu-isu semasa lain yang berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan awam. Okey, hari ini saya bersama anda dengan dalam video ni sebab saya nak ulas satu topik yang kecoh dan viral buat masa sekarang, hari ni 5 hari bulan Jun 2021, berkenaan dengan satu topik menarik ataupun tak menarik, iaitu Ivermectin. Satu ubat murah yang dah lama di dalam industri kesihatan, sama ada ia boleh merawat, mencegah ataupun menjadi penawar ajaib jangkitan COVID-19. Jom kita dengar. Sebelum kita pergi lebih lanjut dalam mengulas dan membincangkan sama ada Ivermectin boleh merawat ataupun mencegah COVID-19, jom kita kenal Ivermectin sedikit dahulu. Sebenarnya Ivermectin bukannya ubat pertama yang menjadi kontroversi sebagai penawar ajaib untuk jangkitan COVID-19 ni. Sebelum ni vitamin C, lepas tu vitamin D pula. Ada pula yang cakap multivitamin. Lepas tu hydrochloroquine seperti yang diwar-warkan oleh ex-presiden USA Donald Trump. Tak kurang juga yang cakap bunga cengkeh, daun semambu, kunyit hitam dan macam-macam lagi. Dan Ivermectin ni sebenarnya buat masa sekarang anak bongsu dalam kontroversi ini. Okey, saya nak terangkan yang pertama tentang bagaimana kontroversi ini boleh bermula sebenarnya. Okey, ia semua bermula apabila sebuah makmal di Australia mengumumkan yang mereka telah membuat kajian dalam makmal dan membuktikan bahawa kajian dalam makmal ya guys, menggunakan test tube ya guys, bukan atas manusia. Dia kata kajian dia membuktikan bahawa penggunaan Ivermectin, ya, bila disuntik Ivermectin ke dalam test tube, dia nampak pembiakan virus COVID-19 dapat dikurangkan sebanyak 5,000 kali ganda dalam masa 48 jam. Okey, saya ulang balik ya, ini adalah reduction of multiplication of SARS-CoV-2 in vitro via using test tube, which reduce the multiplication of SARS-CoV-2 5,000 times in the span of 48 hours. So, kajian ini memberi insight, memberi idea kepada doktor-doktor dan juga pakar-pakar kajian yang lain di seluruh dunia yang berfikir, why don't kita try atas human being. Okey, jom yang kedua kita kenal siapa Ivermectin. Ivermectin ni sebenarnya adalah ubat cacing yang digunakan untuk membunuh cacing. Kita panggil dia antiparasitik ataupun antihelmintic. Ia sebenarnya lebih banyak digunakan dalam veteriner, doktor haiwan. Ada juga sikit-sikit digunakan di dalam rawatan untuk manusia, ya. Kebanyakannya di negara-negara seperti South Africa dan lain-lain lagi yang mana masalah cacing, ya, penyakit cacing kita panggil river blindness diseases dan penyakit-penyakit sebegitu memang banyak, ya. Jadi ia digunakan secara widespread sebab ia murah, mudah dan senang untuk mencegah jangkitan-jangkitan sebegitu di negara-negara seperti Peru, South Africa, Latin America, etc., India dan sebagainya. Okey, Ivermectin ni kalau kita tengok kadar penggunaan yang diluluskan oleh FDA adalah 200 mikrogram per kilogram sahaja. Okey, sebab Ivermectin bukannya ubat yang tiada kesan sampingan. Okey, kesan sampingan Ivermectin adalah seperti lemah ataupun letih, apa yang kita sebut fatigue, sakit perut, mual, cirit-birit, boleh keluar ruam, dan juga boleh rasa pening-pening. Ini adalah kesan sampingan yang kecil-kecil. Biasanya bila kesan sampingan ini timbul ketika merawat penyakit cacing, ia tidak begitu menjadi kecoh lah, sebab penyakit cacing tu sendiri boleh memberi kesan-kesan ini. Okey, antara kesan sampingan yang lebih berat adalah serangan asma menjadi lebih teruk kepada orang yang memang dah ada asma, radang di hati yang kita sebut hepatitis, demam kuning apa yang kita sebut jaundice, dan juga boleh dapat alahan yang teruk apa yang kita sebut Stevens-Johnson syndrome. Ini adalah kesan sampingan yang lebih berat oleh ubat Ivermectin. Jadi kalian di luar sana yang memanggil Ivermectin ni ajaib dan sebagainya, jangan lupa sebarkan tentang kesan sampingan Ivermectin juga. Dikala kalian semua takut dengan vaksin COVID-19, jangan lupa takut dengan ubat-ubat mujarab sebegini. Okey, lepas tu
Ivermectin juga yang Dr. Mala sebut tadi, FDA hanya meluluskan penggunaan 200 mikrogram sehari. Jika terlebih dos, apa yang mereka jumpa dalam pengalaman sebelum ini adalah overdose toxicity. Apa simptom dia? Yang pertama, boleh dapat sawan ataupun kita sebut seizure, boleh rasa kebas ataupun numbness, kebanyakannya pada bibir, lidah dan juga hujung-hujung jari. Boleh juga mendapat rasa macam semut-semut, tingling sensation, ataupun boleh dapat yang paling teruk sekali adalah ataxia. Jalan jadi tak stable, macam orang stroke, kita panggil cerebellar ataxia, jalan dia jadi tak stable, ataxia. Dan apa yang kita paling risau dengan ivermectin ini adalah kita tahu bahawa apabila ivermectin diberi dengan ubat-ubatan yang lain, banyak drug to drug interactions yang kita pernah observe sebelum ini. Jadi kita kena sangat careful sangat. Biasanya apabila ivermectin diberi, kita kena membuat keputusan sama ada ubat lain perlu diteruskan ataupun tidak. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang menjadikan penggunaan ivermectin ini masih dalam persoalan, kerana macam yang saya sebut tadi, ivermectin hanya buat masa sekarang terbukti dalam penggunaan makmal. Dan kedua, ivermectin juga datang dengan kesan sampingan dan kesan overdose yang banyak dan tinggi. Jadi persoalannya, berapa banyak dos ivermectin yang perlu diberi untuk rawatan COVID-19? Ataupun berapa banyak ivermectin yang perlu diberi, berapa hari, berapa minggu yang perlu diberi untuk mencegah COVID-19? Sebab ini adalah soalan-soalan yang masih tiada jawapan. Sebab inilah kita perlukan lebih banyak kajian, guys. Faham tak? Itu yang DG Datuk Dr. Nur Hisham, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah cakap, kita perlukan lebih banyak kajian klinikal. Sebab kita tahu dalam makmal, mereka dah letak ubat ni dan mereka dah kata ubat ni berfungsi, bagus, boleh turunkan. Itu dalam test tube. Test tube bukan manusia. Test tube tak ada nyawa. Test tube tak ada hati, tak ada jantung, tak ada buah pinggang, tak ada apa-apa. Bolehlah hampa letak banyak-banyak, tak ada masalah. Sekarang ni bila nak bagi dekat manusia, persoalan dia apa dos yang sesuai, apa pula dos yang selamat, apakah jangka masa yang selamat dan apakah jangka masa yang terbukti berkesan. Inilah perkara-perkara yang kita kata perlu lebih banyak kajian klinikal. Tapi jangan risau, memang begitu banyak kajian klinikal yang dibuat di seluruh dunia. Okey, bila saya tengok dekat clinicaltrial.government, center dia dekat USA lah, ada dekat 47 hingga 50 kajian klinikal yang berlaku di seluruh dunia buat masa sekarang. Kalau nak cakap perkara sebenar, mereka sebenarnya berlumba-lumba untuk membuktikan penggunaan yang bagaimana yang sebenarnya boleh merawat dan mencegah COVID ini. Antara banyak-banyak tu saya tengok dalam 14 sebenarnya dah lengkapkan kajian klinikal mereka. Maksudnya dah siapkan lah dan kesemuanya sebenarnya tiada conclusion buat masa sekarang. Antara yang saya jumpa adalah kajian klinikal yang mengatakan bahawa mereka dah buat satu kajian dan menunjukkan bahawa dos 1,700 mikrogram per kilogram sehari, iaitu 8 kali ganda lebih tinggi daripada kebenaran yang diberi oleh FDA, boleh mencegah dan merawat COVID-19 hampir 83%. Persoalannya guys, you all sanggup tak jadi tikus makmal untuk ambil dos 1,700 mikrogram ini? Malah kajian klinikal yang dilakukan itu pun hanya menggunakan sampel saiz yang kecil kerana sukarelawan tak nak datang ke hadapan. Mereka takut apabila diterangkan, bila diberitahu tentang kesan sampingan dan sebagainya, mereka jadi was-was untuk mencuba. Faham tak? Jadi bukan mudah untuk lakukan satu kajian klinikal yang beretika, yang diluluskan dan yang boleh memberi jaminan keselamatan dan boleh memberi satu conclusion yang sesuai untuk satu dunia. Faham tak? Jadi, kita tak boleh terburu-buru. Walaupun anak kita tengah menangis, dia lapar, tak ada susu. Kadang-kadang kita boleh bagi air kosong nak hilangkan lapar dia. Ada juga ibu yang bagi air gula sebab miskin. Tak mampu nak beli susu, tak sempat lagi nak pergi beli susu, letaklah sedikit gula dengan niat yang baik. Boleh guys, tapi tak boleh bagi racun walaupun anak tu tengah menangis. Kita kena pastikan apa yang kita suap ketika lapar itu boleh mengisi lapar, boleh memberhentikan tangisan, tetapi tidak boleh sehingga menjadi racun. Sebab itu kita perlukan kajian klinikal yang tidak terburu-buru, yang tidak push
ya, yang tidak bias. Saya dah ambil, saya rasa okey, korang ambil je. Bahaya guys, sesuatu yang menjadi ubat untuk anda boleh memudaratkan orang lain. Kita kena pastikan safety profile, kita kena pastikan dose, kita kena pastikan apa dia duration yang perlu dan sebagainya. Okey, namun saya melihat beberapa kajian klinikal yang telah dilakukan di negara-negara seperti India, Latin America dan sebagainya. Kita tak terus-menerus menyangkal bahawa ivermectin mungkin boleh menjadi penawar kepada jangkitan ataupun pencegahan COVID-19. No, kami tidak sangkal begitu. Kami hanya mahukan kepastian. Apakah dos yang sesuai? Apakah durasi yang sesuai? Siapakah golongan yang patut diberikan lebih tumpuan? Siapakah golongan yang tak sesuai dengan rawatan serta ubat ini dan sebagainya? Okey, sebab itu kita perlukan kajian klinikal dan rakyat Malaysia tak usah risau, tak usah gelabah sebab DG Datuk Dr. Noh Hisham ataupun Tan Sri Datuk Dr. Noh Hisham dah cakap bahawa Malaysia akan mulakan kajian klinikal terhadap ivermectin juga. Dalam 12 hospital di seluruh Malaysia yang melibatkan lebih kurang 500 sukarelawan akan menjalankan study ini terhadap ivermectin, dan kita semua berdoa supaya ia boleh memberikan kita satu jawapan yang sesuai. Selain itu, kita juga doakan kajian-kajian klinikal lain di seluruh dunia juga boleh mendapat conclusion. Untuk pengetahuan you all guys, vaksin-vaksin yang ada di market sekarang, at least lah 5 vaksin yang berada di Malaysia sekarang yang kita semua takut, yang anti-vaksin duk sembang bagai-bagai. Vaksin sama yang anti-vaksin kata jangan ambil, tapi anti-vaksin yang sama suruh ambil ivermectin. Buat pengetahuan you all, vaksin-vaksin tersebut kesemuanya melalui proses verifikasi di makmal, proses kajian di makmal, dan kemudiannya dibawa kepada human trial menggunakan nombor yang kecil, dijanjikan selamat pergi kepada fasa 2 kajian klinikal, dan kemudian mendapat kelulusan untuk membuat kajian klinikal yang lebih besar masuk ke dalam fasa ketiga. Vaksin pun walaupun begitu emergency, begitu pandemik, kita tahu vaksin penting, dia pun lalu semua fasa kajian klinikal ni, dia tak skip mana-mana fasa pun. Maka ubat-ubatan yang lain seperti ivermectin, hydrochloroquine ataupun you all nak minum Clorox pun kena lalui kajian klinikal yang sama juga, sebab dalam kesihatan kita telah mengambil satu ikrar bahawa we will not do harm more than benefit. Apabila kita memberi satu rawatan, kita memberi satu recommendation, kita memberi satu guideline, kita kena pastikan bahawa ia berkesan, ia terbukti berkesan, ia lebih banyak manfaat daripada risiko. Segala kesan sampingan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan safety profile telah dikesan, dicatat dan dimasukkan dalam produk leaflet, dan kita bagi tahu orang yang menggunakannya bahawa ini adalah kesannya. Kita kena telus. Kita tak boleh duk cerita yang benda lah ni mujarab, elok, tak elok tu semua kita simpan, ya. Jadi yang selok duk hantar video-video ni dekat WhatsApp apa bagai, jangan lupa cerita tentang kesan sampingan ivermectin, jangan lupa cerita tentang overdose toxicity ivermectin, dan jangan lupa ceritakan tentang kajian-kajian klinikal yang telah tamat tetapi tiada conclusion, kajian-kajian klinikal yang sebenarnya menggunakan dos yang sangat tinggi tetapi mereka mengaku bahawa ia boleh memberi kesan sampingan yang teruk, dan juga kajian-kajian klinikal yang masih berlangsung dan masih cuba mencari rumusan untuk mendapat jawapan apakah dos dan durasi yang sesuai untuk manusia, untuk kita human being dalam era pandemik ini. Dalam keadaan terburu-buru mencari jawapan, kita terutamanya pihak badan berautoriti tidak boleh tersalah membuat keputusan, sebab satu keputusan salah boleh mengakibatkan banyak nyawa terkorban ataupun ada kesan sampingan. Okey, so terima kasih banyak-banyak sebab mengikuti ulasan Dr. Mala hari ini. Rumusan saya simple sahaja. Saya tak kata ivermectin penawar, of course belum. Saya tak kata ivermectin bukan penawar. Saya mengatakan bahawa kita masih mencari jawapan, kita masih berdoa dan berikhtiar. Kalaulah betul ivermectin ini adalah satu jawapan ataupun satu penawar mujarab yang sebenarnya sesuai untuk menghabiskan ataupun to end
end this pandemic, dan kita doa supaya ilham itu diturunkan kepada human being dari Tuhan sendiri, dan kita harap supaya jawapan itu datang kepada kita pada waktu yang sesuai, pada waktu yang diizinkan olehnya. Jangan terburu-buru berbuat sesuatu sehingga ia membawa kemudaratan. Okey? So jangan lupa komen, like dan juga subscribe channel ini. Kalau ada apa-apa persoalan nak tanya, boleh tinggalkan di ruang komen. Kalau ada yang setuju, tak setuju, ataupun points lain yang you all nak share dengan Dr. Mala, nak saya buat video seterusnya, boleh tinggalkan di ruang komen. Dan thank you so much. Take care, stay safe, stay healthy guys. Jom sama-sama kita jayakan MCO 3.0 ini. Take care, stay safe, stay healthy. Bye. Celote Dr. Mala.